Okey, kita mula kelas untuk bab 7. Bab second last lah. Awak akan ada 8 bab ni bab 7 dulu. Dalam bab 7 awak akan belajar analysis of statically indeterminate 2D pin trusses. Nota yang ni saya tak bagi lagi. Awak akan belajar analysis of statically indeterminate 2D pin trusses. Ataupun dalam bahasa Melayunya awak nak analisis kukuda tak boleh tentu. Kukuda tak boleh tentu 2D tu gambar rajah bentuk 2D lah. Sebenarnya cerita kukuda yang tak boleh tentu. Kalau dalam bab 6 awak belajar analisis kukuda boleh tentu statik. Yang ni awak belajar kukuda tak boleh tentu secara statik. Okey. So untuk bab 7, bila kita sebut tak boleh tentu statik, dia ada formula-formula yang kita kena faham lah. Yang pertama awak akan ada nampak satu formula. Ini je formula adalah untuk dapatkan internal force, F besar ni. Ini F besar ni tak sama dengan F besar F besar ni sama dengan F besar dalam bab 6. Cuma nak dapatkan dia bukan melalui yang cara kita belajar dalam bab 6. Okey, formula dia adalah F besar tu sama dengan F prime. Ini F prime, F ada tanda tu, tambah mu r. Ini formula asas dia. F sama dengan F prime tambah mu r. Tapi dalam final, formula akan diberi pada awak. Kadang-kadang formula yang diberi tu dia tak tulis betul huruf F lah. Dia tulis contohnya P tambah mu r. So ini dia guna P pula. Tak kisahlah, jangan awak faham bila ada tambah kat sini, dia adalah formula untuk bab 7. Nanti awak tengoklah cara nak dapatkan penyelesaian bab 7 ni kat bawah. Sebelum tu awak hanya perlu dengar dulu. Ini dia punya formula. Formula dia F sama dengan F prime tambah mu r. Itu untuk internal force. Sebab tu kat sini ada satu huruf A ni. F ni awak tahulah, dia adalah internal force. F prime ni yang saya cerita sekejap lagi. Mu ni yang kita dah belajar dalam bab 6, samalah mu tu. R adalah redundant force. Dia panggil redundant force. Lelebih. Redundant tu lelebih, force daya lelebih lah. Simbol dia adalah R. Dia punya formula F prime ni, F prime ni mu L bahagi AE bahagi divide by sum of mu L power of 2 L bahagi AE. Nanti awak hanya perlu ingat formula dulu lah. Kita tengok contoh kat bawah lagi faham lah. Okey, dia punya formula saya tulis sekali lagi. Dia punya R sama dengan jumlah F prime mu darab L bahagi AE bagi semua sekali jumlah mu kuasa 2 L bahagi AE. Dia punya formula ni lagi panjang daripada bab 6 lah. Bab 6 hanya formula F mu L bahagi AE. Ini dia panjang sikit formula dia, tapi dia senang je sebenarnya ni. Okey, kita tak nak cerita panjang, kita terus pergi pada contoh pertama. Kalau awak nampak soalan ni, nampak tak soalan ni? Kan tak jelas soalan ni. Nampak? Okay, saya print screen soalan ni, kita buat kat whiteboard. Sambil-sambil tu awak tengok kat whiteboard lah. Kita punya ni. Okey, saya letak sini. Okey, dia punya itu gambar raja soalan. Dia punya saya masuk tak dia punya jarak. Okey, ada jarak.
dia punya okey, redundant pada AC. AC sebagai redundant. Itu dia. Soalan akan beri pada awak. AC as redundant. Redundant. Okey. Redundant ni adalah bahasa Melayunya adalah lelebih lah. Redundant tu adalah lelebih. Nanti awak akan jumpa soalan final dia sebut perkataan redundant. Okey, sekarang AE dia tak bagi nilai. Bila dia tak bagi AE tu, maksudnya kekal dalam huruf AE lah dalam pengiraan awak. Biar je, jangan tulis lah A tu berapa, E tu berapa. Okey, apa yang kita nak buat mula-mula sekali? Awak nampak tak gambar raja soalan ni? Kan saya kena lukis semula. Jelas tak? Dia punya bentuk soalan ni. Lukis balik cik. Saya lukis semula ni, nampak? Saya lukis kat whiteboard ni. Aku Nampak. kabur lah dia punya tu. Saya ingat sikit tak ada hak Okay, ni support A, pin, B roller lah. Ni A, B, C, D. Dia ada load asal kat sini hanyalah 40 kN. Okey. Ada beberapa step lah. Kita pergi satu-satu lah. Step pertama, kita kena cari check-in. Memang soalan final pun dia akan suruh awak check. Kalau keluar soalan bentuk bab 7 ni, dia kena check dulu lah. Check tu ada dua lah. Yang pertama, step pertama kita akan check-in. Okay, kita buat step pertama. Satu, check-in lah. Step sama S1 checking. Kena pasti sama ada kekuda kita ni adalah indeterminate static ataupun determinate. Itu dia nak tahu. Indeterminate ataupun determinate. Oh sorry. Saya buat ni. So bila nak checking, awak kena check dua-dua. Internal dengan external. Kalau internal ni yang maksudnya yang kat dalam lah. Ini external. Yang kita buat dalam bab 6 tu kita dah buat checking ni. Cuma dalam bab 6 ni tak perlu check pun sebenarnya, sebab dia adalah memang dah determinate. Yang ni soalan tajuk dia adalah indeterminate. So kita kena tahu dulu, betul tak indeterminate. So bila nak check, awak kena tahu M awak berapa kat sini? M, J dan R berapa? Mula sekali saya nak tahu M berapa ada kat gambar raja soalan ni, berapa M yang ada? Berapa N? Member ada berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 je, 6. Yang ni straight D ke B ni, awak jangan berhenti D ke tengah-tengah satu, tengah-tengah ke B satu, jangan. Dia akan ada 6 member sekarang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So awak ada 6 M. J apa J? J awak ada berapa? Join 4 saja. Jangan kira yang X ni, sebab tak ada huruf. Kecuali ada huruf kat sini, baru awak kira sebagai join. So awak ada 4J. Reaction R berapa? 3. Yes, 3. So bila kita nak cari check secara internal, formula dia adalah M tambah R sama dengan 2J. Kalau external, R tolak 3 sama dengan 0.
Okay. Kena ingat formula ni. Nanti awak kena check. Dalam final, dia akan suruh awak check dulu. Sekiranya keluar bab 7, mesti dia check dulu. Checking dulu sama ada internal determinate ataupun indeterminate. Kat sini ni markah free pada awak ni. 4 markah ni. Senang sangat nak check. Okey, buat dulu checking ni. Boleh? Boleh tak boleh ni? Nak buat dulu ni. Hello. Boleh cik, boleh. Buat dulu. Boleh. 2 minit. Settle tu. Checking external dengan internal boleh settle tu. 2 minit. Berapa? Okey, internal sebenarnya M tambah A sama dengan 2J. M kita 6. 6 tambah 3 sama dengan 2J. 2 darab 4. So yang ini 9 sama dengan 8. Yang satu lagi 3 Kosong. kosong kan. Hmm. So awak akan dapat 0 sama dengan 0. Okey. Dalam yang bab ini awak akan nampak satu tak betul dah. Sepatutnya sama. Yang ni bermaksud dia adalah berlaku. So awak boleh buat conclusion. Trusses is indeterminate statically. Macam mana ayat dia? Alamak, saya tak ingat ayat dia. Ayat skema dia macam mana? Stabil tak tu? Dia tak boleh tentu statik dah. Cuma secara internal ke pernah sebut ke tak ya? Tapi tu anda pandai-pandai lah. Pandai-pandai. Dalam final nanti dia tanya ni. Kalau keluar lah kan. Kalau keluar dia akan tanya. Dan awak kena bagi satu conclusion lah. Kukuda tak boleh tentu secara statik secara luaran. Gitulah umpama bahasa Melayunya. Bahasa Inggeris saya tak erti nak saya tak faham. Tak ingat lah dia punya translation tu cara betul. Terasa statically indeterminate. Gitulah. Faham tak faham ni? Saya cerita ni. Memang kena tulis ke conclusion dia? Ya, supaya dia tahu. So kukuda awak boleh tulis lah. So kukuda adalah tak boleh tentu secara statik, secara dalaman, secara luaran. Gitulah. Kena tulis. Tak tulis hilang setengah markah je. Biasanya 1 markah ataupun setengah markah. Pada conclusion tu akan ada markah. So kita faham ni. Yang ini kita soalan ni berlaku tak boleh tentu secara statik, semua secara dalaman. Okey. Yang ini okey. Dan sebelah yang eksternal ni kosong. Okey. Sebenarnya dalam soalan ni, dalam soalan final ni, kalau keluar, saya tak kata keluar ni, cuma saya pattern soalan final saya tengok sebelum-sebelum ni. Bila dia sebut dah, dia sebut ni benda ni AC as redundant. Bila dia sebut AC, kita tahu ni AC ni kat dalam ni A nak pergi C. Bila dia sebut AC, bermaksud dia sebut member. Bila dia sebut member, bermaksud lebih tu adalah kat dalam lah. Benda dalam ni yang terlebih ni. Member AC ni yang terlebih. Kena faham betul-betul lah. Sebab tu awak baca je soalan dulu. Baca semua soalan. Bukan baca A terus jawab. Baca dulu semua A, B, C, D. Apa dia nak dalam soalan tu. Dia tulis dah AC redundant. So kita tahu lebihnya adalah secara dalaman. Dan satu lagi, awak akan jumpa satu pattern soalan. Dia akan tulis support. Dia kalau dia sebut support ni, support contohnya dia kata support C as redundant. Redundant. Bila dia sebut support, bermaksud lebih hanya adalah secara luaran. Soalan kita ni tak ada kaitan lah. Ada nanti contoh saya bagi lah. Dia sebut support. Okey, so kita nak selesaikan benda ni. Step pertama settle, kita buat checking. Step kedua, apa yang kita nak buat? Kita buat kat sini ya, supaya nampak gambar soalan tu. Step kedua, kita nak cari
Formula asas kita tadi adalah F besar sama dengan F prime tambah mu R. Okey. F prime tambah mu R. Kita nak cari ni F prime ni. Sekarang ni kita nak cari F prime. Ingat kita nak cari F prime. So soalan kita, bila kita nak cari F prime, kita kena guna perkataan ni, AC sebagai redundant ni kita kena guna. So kita lukis mula soalan kita. Awak wajib lukis ni. So lukis balik. Sekarang ini tulis dulu. Ni support. Ini A. Ini B roller. Ini D. Dan ini C. Load ada 40 kN. Okay. Jarak kita 16 kat bawah meter. Ini 12 meter. Okay, nak selesaikan F prime ni, biasanya soalan tu dia akan jadi huruf B lah. Soalan contohnya ni soalan dalam final, soalan 1A checking, 1B cari F prime lah. Okay, tengoklah nanti soalan tu kalau keluar lah kan. Saya tak pastilah, saya tak tengok soalan final. Okay, sekarang ni kita nak cari F prime. Gambar rajah yang saya baru lukis ni, saya tak lukis member A kepada C. Yang mana dia sebut sebagai redundant tadi, A ke C, AC ni kita tak perlu lukis. Bila dia kata AC sebagai redundant, jangan lukis lah A kepada C. Kena tengok soalan lah. Soalan tu kata AC, AC lah. Kalau soalan kata B kepada D, so jangan lukis B kepada D. Yang mana dia sebut sebagai redundant tu, tak perlu lukis kat sini. Faham tak? Yang tu faham tak dulu? Nak lukis je dulu. Faham tak? Okey. Sekarang ni support kita ada panjang bawah tu berapa dia? apa dia? Panjang bawah tu 16 meter. Okay. Ini 16 meter. Okey, sekarang kita kena cari. Sini memang biasa, macam biasalah. Sini akan ada support dia, akan ada reaction AY. Ini akan ada AX. Sini akan ada BY. Okey, tugas awak sekarang, saya nak awak cari 3 nilai reaction ni, AY, AX dan BY. Pastikan awak boleh cari. Kalau awak tak boleh cari, for sure awak tak boleh jawab final. Okey, saya bagi masa 5 minit untuk dapatkan 3 nilai AY, AX dan BY. Boleh mula sekarang. 5 minit So awak dah masukkan nilai semula. AY 30 akan jadi ke bawah sebab dia dapat negatif dalam pengiraan kita. Kita tukar tanda. Bukan tanda lah, kita tukar arah lah, tukar arah. AX kita declare awal ke kanan, kita dapat jawapan negatif. So kita akan alih ke tanda itu ke kiri dah, berlawanan arah yang kita declare. BY kita declare dia ke atas, kita dapat jawapan pun positif. So dia adalah kekal. Okay, settle situ. Sekarang saya lukis semula lah. Dalam final awak tak perlu lukis banyak kali, awak padam je lah kan. So ni sebab saya nak ajar awak, saya lukis balik lah. Saya lukis balik berdasarkan kita nak buat kat sini je depan ni. Buat besar sikit. A ke D ada. Sorry sengit-sengit sikit je tu, minta maaf lah.
Ini 40 yang log asal. Ini D Ini C. Ini B. Okay, macam tu lah. Okay. Sini awak ni kena alih sikit Nak letak nilai reaction yang kita kira ni. Sini A. Jarak awak ada kat bawah ni 16. Ini 12. Okey. Daripada yang kita dah kira tadi, kita dah masukkan semula. Awak akan dapat kat sini 30. Kat sini 30. Kat sini ada satu lagi 40. Okey. Ini yang kita dapat dalam soalan kita. Sekarang kita nak cari F prime. Okey. Daripada gambar rajah ini, kita nak cari daya dalaman. Dalaman tu kat sini lah. Kat sini. Kat sini. Secara alamak pembahasan mana pula. Kita nak cari yang macam dalam bab 6 tu, yang kita cari F tu. F besar A tu. Okey. Sekarang saya tunjuk contoh ni, saya tunjuk cara nak buat Sekarang kita nak selesaikan yang dalam tu. Kita tengok tempat satu lawan satu. Macam konsep sebelum ni lah. Okey, kita akan buat pada A dulu lah. A ni 30 turun. Jadi nak seimbangkan A, kita mesti ada 30 naik. So naikkan dia 30. So mesti ada kembar dia. Dapat siap A ke D. Lepas tu kita buat pasti X pula untuk A. A dah bergerak ke kiri 40. Jadi saya mesti bergerak ke kanan. Gerak ke kanan. Nilai dia berapa? 40. Kurang. Okey. Gerak ke kanan 40. Kembar saya mesti ada. Okey. Kata. Cuma kembar ni lawan arah lah. Jangan kembar tu arah yang sama. Tak jadi kembar lah. Okey, settle situ. Sekarang saya nak buat pula dekat C. Buat C. C sebenarnya. C saya boleh tahu lalu. Mesti kosong kat sini. Dan mesti kosong kat sini. Okey, kenapa kosong? Sebab C ni tak ada apa-apa yang tolak dia ke bawah ataupun tarik dia ke atas. Tak ada. C dah stabil. C juga dalam arah X tak bergerak ke kanan. Dan arah betul lah, arah X juga tak bergerak ke kiri. So sebab saya kata C tu kosong. C ke B kosong, C ke D kosong. Tapi macam mana nak selesaikan 30 ni? 30 pada B ni. Okey. 30 pada B ni, awak akan selesaikan dia dalam leraian ni. So B ni dah naik sebanyak 30. Kena turun 30 naik kan. Jadi dia kena turun sebanyak 30. Baru stabil. Sekarang ni nak turun kat mana? Turun pada leraian 30. Bila turun leraian, mesti ada pasti X juga. Okay. Saya kira lagi. Saya akan bagi cara cepat kepada awak. Okay. Tengok B pasti X B pasti X. Awak dah bergerak B ni dah bergerak ke kiri sebanyak 40 ni, yang ni. Yang kembar tadi kan. Jadi nak seimbangkan B mesti ada 40 ke kanan. Duduk sini. So kita tak perlu buat segitiga pun. Kita dapat dah jawapan. Yang ini kita copy and paste ke atas. Letak ke atas. Berlawanan arah. Copy dan paste 30. Kat sini akan ada
40. So kalau kita checking balik D kita ni, D 40, D ni dah tolak D ke kanan sebanyak 40. Dia dah bergerak ke kanan dah sebanyak 40, bergerak ke sana. Jadi kalau nak seimbangkan D, kita kena ada satu load ke kiri 40 jugalah, baru seimbang kan. Sekarang awak nampak lah, load yang ini 40 dan kita ada kat sini 40 lagi. Arah berlawanan, so dia akan dapat kosong balik pada titik D. Okay, clear yang tu. Sekarang kita tengok arah. Kita nak check je ni, kita nak check betul tak betul kita buat ni. D ni dalam arah Y. Tadi D dah ada turun sebanyak 30 ni. Dia turun dah ni sebanyak 30 ni. Jadi nak kekalkan D itu stabil, kita kena naik sebanyak 30. Ni kita naik 30 ni. Okey. So stabil dah D dalam arah Y. Sebab tu kat sini kosong. Ni kosong ni. Tu saya kata awak kena tengok semua kuda awak tu yang mana yang cepat. Yang ni yang cepat ni, C ni. C ni memang akan dapat kosong. Dia panggil zero bar. Tak ada member kat sini. Bukan tak ada member, tak ada load. Settle. Siap F prime awak. F prime awak ni nak mencari. Okey, ni awak buat macam biasalah, 30, 40. Sini berapa ni? Cuba tekan kalkulator seorang. Sini akan dapat berapa? Saya teka dapat 50. Cuba tekan kalkulator. 30 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2, punca kuasa balik. 50. 50. So awak akan dapat 50 negatif. Daya dalaman F prime tu kita panggil yang ini. 1, 2, 3, 4 dan 5. 5 benda ni yang awak nak cari. Okey. Kena faham betul-betul lah bila dia sebut F prime. Kadang-kadang dalam final ni dia trick awak. Benda ni dia bagi ni, nilai 30, nilai 40 ni dia dah bagi dah pada awak. So kalau dia dah bagi, jangan kira lah, terus guna yang dia bagi. Jangan pula buat mandang-mandang lagi kira suku. Tak ada guna, bagi masa. Okey, settle yang tu boleh faham sini. Dapatkan F prime. Boleh faham tak boleh faham ni? Boleh. Dia sama ya, sama. Yang ni sama lagi dengan bab 6 ni. Dalam bab 6 awak cari F saja. Yang ni dia simbolkan sebagai F prime. Benda yang sama je. Kita nak buat mu Bila kita nak buat mu, kita lukis sekali lagi. Memang awak kena lukis soalan ni banyak kali lah. So awak akan lukis. Okey, alamak saya ingat halal saya ingat lagi. Tak apalah. Ini simbol A, B, C dan D. Jarak samalah 16 meter, 12 meter. Ada ruler ni, saya tak pernah guna, tak pasti nak guna macam mana. Tak apalah. Awak ingat tak, dalam soalan ini sepatutnya ada support kan? Sini ada support, sini ada support. Ni, sini ada support kalau ikut soalan asal. Ini ada support. Dan sini ada load kan? Kalau bila nak cari mu ni, bila dia berlaku secara internal dalaman, kita tak perlu lukis support ni. Kita buang. Support ni pun kita buang. Load asal pun kita buang. Biar je. Okey, kita lukis macam ni dulu. Tak saya pun ingat lupa ni. Rasa betul dah, confident dah ni. Okey. Awak ingat tak perkataan AC sebagai redundant?
Yang kita tak lukis dalam masa kita nak dapatkan F prime tadi kan. Kita ada satu pernyataan ayat AC sebagai redundant. A nak pergi C ataupun C nak pergi A, benda yang sama lah. So kita kena lukis kat sini. Kita putuskan tengah-tengah. Kita pun buat ini atas. Okey. Nilai kat sini adalah 1. Ni awak tulis satu sini, awak tulis satu sini. Benda yang sama je. Dia umpama garisan ni. Dia umpama yang kita buat simbol macam ni kan. Nilai 1 lah kat sini. Ni A, ini C. Okey, umpama macam ni lah sebenarnya. Cuma sekarang ni kita putuskan tengah-tengah ni saja je lah. Kita putuskan dia. Untuk pengiraan kita letaklah 1 kat sini, 1 kat sini. Bila buat combine balik benda ni, dia akan sebenarnya 1 lah, nilai tu 1 lah. Tak perlu ada, bukan 1 tambah 1 jadi 2. Tak. So lukis macam tu dia dulu. AC sebagai redundant. Kenapa AC ni kita tulis 1? Sebab dia kata AC tu sebagai redundant. Bila redundant, mu ni kita guna kaedah unit load. Unit load yang kita belajar dalam bab 6 tu, yang ada 1 tu kan. Dalam bab 6 tu unit load kita letak pada kat sini kan. Kita letak kat sini ke, kita letak kat sini ke, kita buat nombor 1 lah. Itu dalam bab 6. Yang ni bab 7 kita letak pada perkataan redundant. Yang mana dia sebut redundant tu kita akan letak 1. Okey. Sekarang kita nak sesarkan mu. Kita nak cari dalaman ni. Kita nak cari kat sini. Sini berapa? Mungkin sini dia jadi negatif. Ini yang kita nak cari. Berdasarkan nilai 1 ni je. Ada nilai 1 dan nilai 1. Itu je yang kita boleh guna. So macam mana kita nak buat? Ini tengok macam mana kita nak buat. Mula-mula sekali, segitiga kita, segitiga soalan kita ni, soalan besar ni, soalan sebenar kita, segitiga kita ni saya padam saya nak nulis sini. Tengok betul-betul saya nak buat ni. Segitiga kita bersaiz bersaiz 16 12. Sini berapa? Tolong cari je ni. Yang saya tanda X ni. Berapa panjang tu nanti? 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Punca balik akan dapat berapa kat situ? Tolong tekan kereta seorang. 20. So dalam tempat X itu adalah bernilai 20. Okey, settle. Ini lukisan kita. Okey, nilai 1 di sini dia adalah ada terhasil daripada leraian ni. Leraian ni awak kena buat. Okey, macam tu. Okey, ini Y, ini X. Okey. Ada X dengan Y baru dapat 1. Kalau awak tak berapa faham, tengok sini. Ni. Tengok yang ni. Umpama yang ini adalah 1, yang kita nak tulis 1, 50 ni adalah, ataupun 50 ni terhasil sebab kita kuasa 2 kan yang ni dan kita kuasa 2 kan yang ni kan. So awak punca balik, awak akan dapat 50 ni. Dia umpama benda ni lah. Garisan straight ni adalah AC. Yang tadi saya kata ni AC, ni A kepada C. So dia ada, nilai dia adalah 1. Sekarang ni AC adalah 1. Tapi AC dia terhasil daripada, mesti daripada leraian. Ni macam reverse balik. Kita dapat dah jawapan tengah dulu. Kita dapat tengah dulu, baru kita nak cari X dengan Y. Umpama gini, umpama katanya
Kalau yang dalam F prime ni kita dapat X dengan Y dulu, baru kita cari tengah. Ini reverse dia Boleh faham tak? Hello, faham tak faham ni? Kita reverse balik. Apa dia? Boleh. Okey. Okey, sekarang ni kita kena tengok kita nak dapatkan X dengan Y ni lah. Okey. X1, kita anggaplah ini X1, ini Y1. Kita kena compare benda yang kita nak cari ini dengan segitiga kita ni. So, kita ada kat sini pasti X lah. Ini X16 ni pasti X, kita simbolkan X2. Y12 ni adalah Y2. Dan ini Z. X, Y, Z kan. Z2 jugalah. So kalau Z kat sini adalah 1 ni adalah Z lah. Ini Z. Alamak, betul simbol X. Okey, kita nak tulis root Z ni. Z1. Okey. Sekarang ni yang awak nak cari X dengan Y. Awak ada nilai 1. So tengok saya nak ajar lah. Kita nak cari sekarang adalah X1. Contoh kita nak cari X dulu lah. So kita kena tulis yang kita nak cari tu duduk kat atas. Kita nak tulis nak cari X1. X1 dia mesti per dengan X juga. X mesti bahagi dengan X. X kita X2 yang ada nilai ni adalah 16. So akan ada 16. Sama dengan okey. Kita jangan letak Y1 kat sini dengan 12. Kalau awak buat macam ni, awak tak dapat nilai tu. Sebab benda ni, X1 ni tak tahu, Y1 pun awak tak tahu nilai. So jangan compare benda tu. Dia awak kena compare benda yang awak tahu nilai. Kalau dalam gambar rajah kita tahu nilai adalah Z lah. Ataupun saya lukis sini satu lagi. Ini 1. Ini X1. Dan ini Y. Ini. Ni awak nak compare dua ni. X dengan X. Z dengan Z. Okey. So, kalau kita nak cari X1, benda yang kita nak cari tu mesti duduk atas lah. X1 per dengan 16. Sekarang ni kita tahu nilai 1 ni. So, kita letak 1. Kita per dengan 20. So, awak akan dapat X1 sama dengan 1 per 20 darab 16. Sama dengan berapa? Tolong kira sekarang. Berapa? 0.8. Kalau 2 titik berapa? 0.8 berapa? Tak ada, dia 0.8. Okey, dia tepat dia tak keluar titik dah. So awak akan dapat 0.8. Okey. So kita tulis kat sini Kita besarkan sikit, kita tulis 0.8. Sekarang kita nak cari pula Y1. Y1 yang kita nak cari mesti duduk atas. Mesti bahagi dengan Y juga. Y kita, Y2 adalah 12. Sama dengan yang kita dah ada nilai. Kita guna 1 dah. 1 ni kita ada nilai Z. Dan Z2 pun kita ada nilai 20. So Y1 awak dapat berapa? 1 per 20 darab 12. So awak akan dapat Y1 sama dengan berapa? 0.6. 0.6. So awak akan dapat 6. 0.6.
Settle kat situ. So benda ni awak bawa balik kat sini. Alamak. So kita tulis kat sini 0.6. Okay. Settle. Cek, kalau awak tak yakin, awak nak check balik, awak buatlah 0.8 02 tambah 0.6 02 punca balik. Tekan kalkulator ni je. 0.8 02 tambah 0.6 02 punca balik. Dapat apa? Itu. So akan dapat 1 kan? Sama dengan 1. Ni samalah. Kalau sebelum ni kita buat 0.602 tambah 0.802, kita akan dapat 1 yang tengah ni. Sekarang ni kita ada nilai 1, kita nak reverse balik. Okey, settle kat situ. Jadi kita copy yang ini, kita letak kat atas dia dulu. Mudahkan kerja kita. Kita copy. Cuma kita pusing arah. So ini akan jadi 0.6. Ini akan jadi 0.8. Okey, settle yang pertama. Okey, baru kita boleh buat yang dalam pula. Okey, sekarang ni tengok saya nak buat A kepada B. A kepada B Saya ada benda ni je, saya tak ada reaction ni. Bila nak buat mu kat sini, kita tak perlu reaction pun. So, kita akan buat A kepada B. A kepada B, A ni dah bergerak ke tak bergerak lagi? A stabil ke dah bergerak sekarang ni? Soalan saya kepada awak semua lah. A sekarang ni, dia kekal tempat asal ke dah tergerak? Dalam pasti X sahaja. Kita tengok pasti X dulu. Bergerak. Apa dia, Faris? Bergerak. Bergerak ke mana? Kanan. Ke kanan. Berapa nilai? Kanan. Dia bergerak berapa? 0.8. So dia dah bergerak 0.8 ke kanan. Jadi awak kena pastikan A ni stabil. Awak kena letak satu ke kiri. Mesti bergerak ke kiri sebanyak 0.8 juga. So awak akan dapat settle untuk A ke B. Okey. Seterusnya kita akan buat A kepada D dalam paksi Y sahaja. A dah naik 0.6. Jadi nak stabilkan A kena buat apa? Pada paksi Y kena buat apa? Tak nampak ke? Nampak ke tak nampak ni? Hello? Baik. Apa dah jawapan dia? A awak dalam paksi Y dah naik 0.6 ni. Dah naik dah 0.6 ni. Jadi nak stabilkan A kena buat apa pada A tu dalam paksi Y? Turun 0.6. Turun 0.6. Soalan saya sangat mudah. Gambar rajah ni awak dah nampak dah. Takkanlah tadi nak buat lagi. So awak kena turun 0.6. Bila turun yang ini mesti ada kembar dia. Okey, settle situ. Sekarang kita buat C pula. C sekarang ni dalam arah Y sahaja. Apa dah jadi pada C sekarang ni dalam arah Y? Apa dah jadi? Turun 0.6. Dah turun 0.6. Turun. So kalau nak stabilkan dia, apa yang awak kena buat? Naik 0.6. So awak kena naik 0.6. Ni dia ada 0.6. Jangan lupakan kembar dia kat belakang. Ini dah jadi negatif. Okey, ini pun negatif. Lupa tu dia. Sekarang C dalam arah X. Apa jadi pada C sekarang? Dalam arah X sahaja.
Tengok X sahaja pada titik C. Apa jadi kat dia? C duduk tempat asal Gerak ke ke? kiri 0.8. Dah bergerak ke kiri sebanyak 0.8. So kita nak stabilkan C, apa yang kita perlu buat? Gerak ke kanan. Gerak 0.8. kanan 0.8. Gerak ke kanan. So gerak ke kanan. Buat simbol gerak ke kanan. Letak nilai 0.8. Jangan lupakan kembar dia. Letak tanda negatif. Okey, settle kat situ. Sekarang tinggal D ke B je yang kita tak buat lagi. Yang lain kita dah buat dah. Tinggal D kepada B sahaja. So kita tengok pada titik B. Buat kat B lah. Okey. Sorry, kita buat kat D lah. Sama je sebenarnya. Mana-mana boleh buat ni, benda yang sama je. Okey, saya nak buat kat D Sekarang saya nak tanya, asyik orang sama jawab ni. Nisa mana Nisa? Nisa lagi. Tak apalah, Nisa ada Nisa. Nisa Rosdi ada tak? Ya, cik. Nisa Rosdi 1026. Berapa dia 1026 tu? Ya, ada, cik. 1026 tu kenapa? Nama matrik. Nama matrik. Nama matrik. Okey Nisa. Ya. Dalam pada titik D, dalam arah Y sahaja, dia dah stabil ke? Apa jadi pada D dia? Cepat Nisa. Titik D pasti Y. Dia apa? Dekat lerayang dia tu turun 0.6 kan? Okey, awak terus jawab. Leraian dia kena turun 0.6. Betul tu? Okey, sini akan turun 0.6. So bila leraian turun, akan ada leraian satu lagi. So sini akan jadi apa? 0.8. Jangan guna segitiga. Kita dah tahu dah. Kalau awak pergi kira segitiga semula, letih awak. So 0.8. So yang ini kita copy, kita akan letak kat sini. Sini 0.8. Ini 0.6. So awak akan dapat kat dalam ni. Apa jawapan dia kat dalam ni? Kena kira ke tak kira? Ayo. Ada dah kan? Berapa? 1. Betul. Okey. Nak tekan kereta tekan lah. Tapi sepatutnya awak tak perlu tekan kereta, awak dapat dah. Nilai dia adalah 1. So settle mu. Mu adalah kita nak cari yang dalam ni. 1 2. Yang dalam ni 1 3 4 5 6 ni bawah ni. Okey. Itulah mu. Tabel ni dah siap. Kita perlu jumlahkan dia daripada sinilah. Semua member ni kita jumlahkan dia. Mana? Dapat tak? Dapat je, dapat. Sama Hmm. saya telah present satu lagi. Patut saya present pada awak nota ni. Okey, kejap. Present now, window. So ini present OBS tu, saya present nota. Kalau saya present OBS ni, apa akan jadi pada awak? Okey. Saya tutup dulu yang ni Sekarang ni dapat sama nilai ni negatif 1728 kan.
dengan 69.12. Dapat tak dapat ni? Hello? Dapat. Sama tak sama? Sama-sama. Okey. Kita dah ada nilai. Kita tulis kat sini ya. Kita buat kat sini ya. Kita ada nilai jumlah F prime mu L bahagi jumlah apa? Jumlah mu kuasa 2 L. Okey, ini kita dah ada nilai. Ini adalah kita nak cari R lah. Okey. Kita nak mencari R. Saya rasa ada negatif formula dia. Betul lah. Formula dia ada negatif kat depan Lupa saya nak berkata awak. Dia ada negatif kat depan. So formula asas kita mesti ada negatif kat depan ni. Okay, itulah saya rasa macam tak complete je formula tadi. So awak akan ada satu negatif depan ni. Ni negatif sama dengan negatif. Okay. So kita kena buat kat sini sama dengan negatif. Ni dalam formula asas. Kita ada yang atas negatif. Tadi kita dapat apa? 1728. 1728 bahagi bawah dia berapa? Bawah dia berapa? Malah buka 9.12. 69.12. So awak akan dapat sama dengan negatif apa? Kira negatif apa awak akan dapat? Positif lah. Okey, positif negatif pula. Jawapan dia berapa? 25. 25 cukup-cukup? Mhm. Oh, tak ada poin betul awak akan dapat 25. Tengok jawapan. Awak akan dapat 25 kilonewton. Macam mana boleh jadi kilonewton? Tengok F mu L bahagi dengan mu kuasa 2L. Okey, sini. Kita dapat jawapan last sekali adalah kilonewton lah. Kilonewton. Cuma saya nak tunjuk pada awak macam mana dapat kilonewton ni. Okey. Sini. F mu L. F kita dalam F prime kita tadi kilonewton. So kita tulis kilo F prime kilonewton. Mu tak ada nilai, mu biar je lah L. L kita meter. Bahagi mu tak ada nilai, biar L meter. So potong potong M. Awak tinggal KN sahaja. Ini nak pergi bawah tadi lah. Ni F ni pergi sini kilonewton. L ni pergi pada meter. So awak akan dapat macam tu lah. Awak akan dapat 25 kilonewton. Ini nilai R R ni. So apa yang awak nak kena buat? Awak kena buat dalam table pula. Sambung table awak ni. Table awak ni awak kena sambung. Okey. Table ni nak kena sambung, ya Allah. Awak kena sambung sikit lagi table awak ni. Okey, apa yang kena sambungnya? F besar yang kita nak cari ni, F besar sama dengan F prime tambah mu R. Okey. Contoh yang pertama. Yang pertama kita nak buat sekarang ni member A kepada B. Okey, kita buat member A kepada B Contohnya F prime kita 40. So kita akan tulis 40. Tekan calculator lah. Tambah
Mu kita negatif 0.8. Negatif 0.8. R kita 25. So awak jumlahkan ni awak dapat berapa? 40 tambah negatif 0.8 darab 25. 20. 20. Positif 20. 10. Positif 20 kan? So awak ada 20 positif. 20 positif. Bila positif ni tension lah maksudnya. Benda ni awak letak kat table ni. Dalam ni. Nampak tak? Dia ada masukkan ni 20 ni. Kalau awak dapat negatif, tulis dengan simbol-simbol, tulis dengan simbol negatif. Dan dalam bracket ni tulis lah huruf C. Faham tak faham? Faham tak? Buat semua lah ni. Semua ni kena buat. Okey, saya tinggalkan yang ini untuk awak siapkan lah. Okey, settle contoh pertama. Ini contoh pertama bab 6. Okey. Lupa saya nak bagi tahu awak. Formula kita kan ada AE kat sini. AE. Yang asas kan. Yang ni pun ada AE. Okey. Sekarang ni awak beruntung sebab A dengan E ni dia tak bagi nilai. Mana dia adalah constant for each member. Dia adalah malah. Bila malah kita boleh matikan dia lah. Mati AE. Boleh mati. Kecuali dia bagi nilai A ni tak sama. Setiap member tu tak sama A. E ni biasa sama je untuk semua. E satu je. Kalau kita beli besi tu, kita tak akan beli besi yang berbeza-beza E. Kita akan beli besi yang sama je. Kalau kita nak buat rumah apa. Contohnya awak beli awak buat IBF punya projek tu kan. Awak beli besi C channel tu yang sama size je. Itulah dia punya E untuk besi tu samalah. Sekarang A ni tak sama. Kalau A tak sama, awak tak boleh nak matikan macam ni lah. Awak kena kira satu-satu pula. Nanti awak akan jumpa contoh yang A tak sama lah. Tak boleh saya cerita sini awak tak faham juga nanti. So ingat kalau nilai A dengan E tak diberi, dia adalah constant for each member. Ataupun dia adalah malah untuk setiap anggota member lah. Boleh matikan dia terus. Faham tak faham? Hello? Balik. Baik. Okey, settle yang tu. So, siap. Contoh pertama, awak hanya perlu settlekan yang kotak ni sahaja. Ingat kalau tak buat kotak ni, awak hilang markah ni. Sebab kita sebenarnya dalam bab 7 ni, benda ni yang kita nak cari. Kita bukan nak cari table-table semua ni. Kita nak cari yang last sekali ni. Cuma nak dapat last sekali ni, awak kena buat proses dia daripada awal sampailah baru dapat yang terakhir ni. Okay, settle contoh 1.